Terima kasih saudara pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, selamat tengah hari. Salam Sarawakku sayang. Yang bahagia Profesor Emeritus Datuk Insinyur Dr. Muhammad Azrai Kasim, Naib Chancellor UiTM secara online. Salam Datuk Profesor daripada saya. Yang bahagia Datuk Profesor Dr. Jamil Haji Hamali, Rektor UiTM Cawangan Sarawak. Yang bahagia Datuk Seri Syed Hamzah Syed Pai, Setiausaha Politik, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Yang bahagia Saudara Muhammad Sibli bin Abang Sapuan, Ketua Pegawai Perbankan Perniagaan yang mewakili Bank Rakyat. Sebelum saya teruskan, saya nak memperkenalkan siapa Muhammad Sibli bin Abang Sapuan. Muhammad Sibli bin Abang Sapuan ialah anak Sarawak yang pertama menduduki pentadbiran ataupun kumpulan pentadbiran atasan Bank Rakyat Malaysia. Boleh cuba berdiri, tunjuk muka ke depan. Bukakan mask kejap. Sebelum mengambil tempatnya di Kuala Lumpur, Saudara Muhammad Sibli adalah pengarah Bank Rakyat wilayah Sarawak dan Sabah. Apabila saya mengambil alih jadi menteri, saya bawa Sibli ke Kuala Lumpur untuk meluaskan pandangan dan pengalaman beliau di peringkat nasional. Saudara Datuk Nazir Hussein Aftar Hussein, pengurusi Yayasan Bank Rakyat, juga mendengar kita secara online. Harapannya adalah pengurusi Yayasan Bank Rakyat yang baru dilantik semasa saya menjadi menteri dalam kementerian ini. Dan nampaknya Datuk Nazir ini mempunyai wawasan dan misi yang tertentu. Jadi saya baru pun dibentang kertas kerja hala 7 yayasan ini. Saudara Muhammad Fauzi bin Fazil, pemangku pengurus besar Yayasan Bank Rakyat, juga secara online. Profesor Media Dr. Muhammad Isa Muhammadin, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar. Cik Abdul Aziz bin Rosli ada sini tak? Aziz belakang. Ketua Wilayah Sarawak. Pengurusi Cawangan Bank Rakyat Kuching dan Kota Semarahan. Pengurusan kanan UiTM Cawangan Negeri Sarawak. Para pelajar serta ibu bapa, wakil media yang saya kasihi sekalian. Bagaimana yang telah dimaklumkan oleh Datuk Profesor Rektor tadi, bahawa sumbangan yang 500,000 ini ialah sebahagian daripada 2 juta yang telah diluluskan oleh yayasan untuk disumbangkan kepada UiTM. Tetapi oleh kerana menteri dari Sarawak, nampaknya duit ni disampai secara terus ke UiTM Sarawak sebanyak 500,000. Jadi keputusan ini dibuat oleh pengurusi dan bot dia, dan memaklum kepada saya tak tahulah, mungkin minta lanjutkan lantikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucap terima kasih kepada yayasan dan juga kepada Bank Rakyat kerana sumbangan yang telah diluluskan ini, dan insya-Allah sekurang-kurangnya bolehlah membantu pelajar yang 500 mendapat sumbangan 1,000
walaupun taklah begitu banyak sangat. Tetapi dalam keadaan yang kita hadapi sekarang, saya cukup yakin dia boleh membantu sedikit sebanyak perbelanjaan ataupun keperluan yang dihadapi oleh para pelajar dan meringankan sedikit beban ibu bapa pada anak-anak, khususnya mereka yang telah disebut oleh Profesor Rektor tadi, iaitu mereka yang mempunyai pendapat 3,000 ke bawah. Sebenarnya dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik ini, pelajar semua berhadapan, bukan saja ibu bapa mereka, berhadapan dengan satu cabaran yang besar. Satu perkara baru yang kita hadapi, cara kehidupan baru yang kita hadapi, bukan saja hidupan kita harian, tetapi juga dalam masa kita dalam bangku sekolah dan universiti. Bagaimana yang kita lihat sekarang, kita kena patuh kepada soalan SOP yang dikemaskinikan oleh pihak kerajaan, oleh kerajaan pusat keseluruhannya di seluruh Malaysia dan juga kepada masyarakat di negeri Sarawak yang disediakan oleh pihak kerajaan negeri, tidak bercanggah dengan apa yang dibuat oleh kerajaan pusat. Jadi ini penting bagi kita, kena tujuan kerajaan ialah dua perkara yang penting. Yang pertama, untuk mengatasi masalah COVID ini, iaitu daripada sakit dan kematian. Walaupun kematian itu memang telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita mestilah berusaha supaya kita jangan terjebak dengan pandemik ini. Mungkin di kalangan ramai, termasuk saya. Saya ni bukanlah muda sangat. Mungkin yang termuda dalam bilik ni lah. Belum pernah berhadapan dengan masalah sedemikian ini. Jadi saya cukup yakin adik-adik sekalian, anak-anak sekalian tak pernah mendengar dan melihat apa yang kita hadapi pada masa ini. Percayalah, kebijaksanaan kerajaan, peraturan yang kerajaan tetapkan adalah untuk kepentingan negara dan kita bersama. Kita tak mahu menjadi negara-negara yang berhadapan dengan penyakit ini, yang telah berhadapan dengan kematian dan juga penyakit yang begitu teruk sekali. Pada peringkat awalnya kalau kita lihat di Spain, di Italy, lepas tu Amerika dan juga di India. Negara kita sebenarnya dalam keadaan yang amat terkawal. Tetapi dengan tak disangka berlakunya pilihan raya di negeri Sabah, maka COVID menaik semula. Jadi sekarang kita berhadapan dengan gelombang kedua COVID-19 ini yang kerajaan menyeru semua pihak, termasuk pelajar, ibu bapa, masyarakat keseluruhannya, bukan saja kerajaan, supaya menangani masalah ini dengan sebaik mungkin. Yang kedua kerajaan lihat ialah ekonomi negara. Pada penghujung bulan April, apabila MCO ataupun PKP telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan dengan begitu ketat, hingganya kita mengadakan mesyuarat harian. Tiap-tiap hari menteri duduk bersama, bermesyuarat berhubung dengan PKP ini dan melapor kepada Perdana Menteri menerusi Datuk Seri Sabri Ismail. Dan lepas itu dibentang oleh pihak Datuk Sabri pada pukul 1 dan laporan daripada Ketua Pengarah Kesihatan pada pukul 5 petang. Selepas melalui mesyuarat menteri pada waktu pagi, mesyuarat Majlis Keselamatan pada tengah hari dan Majlis Ekonomi
pada pukul 3 tiap-tiap hari. Barulah Ketua Pengarah Kesihatan membentang apa yang telah diputuskan oleh mesyuarat serantai 1 hari. Akhirnya pada mesyuarat yang terakhir Kabinet pada bulan April memutuskan supaya kita membuka ekonomi pada 4 hari bulan Mei. Sebabnya kata Menteri Keuangan, bila kita mendengar tu macam satu biji bom meletup. Kalau kita tak buka ekonomi pada 4 hari bulan Mei, negara bakal kehilangan 2.4 bilion sehari. Bayangkan. Maka Kabinet memutuskan pada ketika itu supaya ekonomi dimulakan semula, supaya masalah ekonomi ataupun economic crisis yang kita hadapi tidak bertukar menjadi financial crisis kepada negara. Jadi itulah latar belakang sedikitnya. Maka dua perkara ini adalah seiring, iaitu keselamatan dan kesihatan negara dan rakyat, dan ekonomi, membangun ekonomi selepas itu. Hingga pada masa sekarang ini kerajaan telah berbelanja hampir 300 bilion untuk menangani masalah ekonomi kita, membantu masyarakat perniagaan besar, yang kecil, sederhana, mikro dan informal keseluruhannya. Dan kepada yang B40 supaya the food on the table disampaikan secara berkelompok di seluruh negara. Alhamdulillah, Bank Rakyat menerusi yayasannya juga menyumbang di Sarawak sedikit, di Terengganu, di Pahang, di Kuala Lumpur. Yayasan Bank Rakyat bukanlah satu entiti yang besar dan mempunyai dana yang besar, tetapi alhamdulillah pengerusi yang ada sekarang ini selepas perbincangan dengan saya hari kemarin mempunyai idea yang besar. Harapan kita ialah supaya memperluaskan lagi bantuan dan sokongan khususnya dalam bidang pendidikan, keusahawanan dan kemasyarakatan. Dalam keadaan demikian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berharap anak-anak di universiti, harapan ibu bapa kepada anak-anak ini adalah besar, supaya kembali daripada tempat ini membawa ijazah yang boleh membanggakan bukan saja universiti itu sendiri, tetapi ibu bapa kita di kampung, dengan harapan boleh menukar keadaan hidup yang disebut sebagai B40 menjadi M40. Jadi M40 ini istilahnya ialah orang yang berpendapatan daripada 6 ke 10 ribu sebulan. Jadi anak-anak sekalian, harapan ibu bapa, harapan masyarakat, harapan universiti, begitu juga besarnya harapan masyarakat Bumi Putra dan Melayu kepada anak-anak di universiti, supaya kita boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan masyarakat lain dalam apa bidang, sama ada dalam bidang profesional, corporate, mahu juga dalam bidang ekonomi yang masih kita kejar dan belum sampai mendapat matlamatnya ini. InsyaAllah, Bank Rakyat menerusi yayasannya akan terus
memberi bantuan. Selepas ini saya ada lagi baki yang 1 juta, 1.5 juta yang bakal disampai lagi kepada UiTM. Itulah diputuskan, tapi menunggu dapat tak yang saya laksanakan tu dilaksanakan dalam masa yang terdekat ini nanti. Tapi insya-Allah akan juga disampai. Ada lagi 1.5 million untuk UiTM. Jadi kepada UiTM, saya cukup yakin ini boleh membantu sedikit sebanyak meringankan beban sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi. Setakat ini sebagaimana yang telah semenjak yayasan ini mengambil inisiatif ini, kita telah melaksanakan menerusi yayasan ini 1058 program pendidikan dan pembangunan komuniti yang melibatkan seramai 233,312 penerima yang mendapat manfaat daripadanya. Jadi kalau inisiatif sebagaimana yang telah dibentangkan kepada saya pada hari kemarin dapat dilaksanakan, yang saya fikir tidak payah sangat untuk melaksanakannya, mungkin hanya menunggu masa dan ketika dan melihat hasil daripada apa yang dibincangkan itu, saya cukup yakin yayasan boleh berkemampuan yang lebih besar lagi untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat Bumiputera dan orang Melayu dalam bidang pendidikan, sosial dan juga perniagaan. Sebagai Menteri Keusahawanan dan Koperasi, mungkin tidak terlupa saya bahawa masa kita di universiti ini patut kita membuka minda kita dan tidak melihat hendak bekerja dengan orang lain saja selepas habis pelajaran ini nanti. Patutnya kita balik dengan hasrat dan iltizam untuk menjadi usahawan. Kementerian saya mempunyai banyak program dan saya telah mencadangkan banyak lagi program pada tahun-tahun yang akan datang untuk dilaksanakan, untuk dibangunkan, untuk mendidik, melatih dan membimbing usahawan-usahawan khususnya Bumiputera dan Melayu untuk menjadi usahawan-usahawan yang berdaya saing, yang berkemampuan dengan program-program, dengan latihan-latihan. Bahkan kementerian telah mengadakan kerjasama dengan Menteri Pendidikan Tinggi dan juga Menteri Belia dan Sukan dengan hasrat untuk melatih lebih ramai lagi para belia, khususnya lepasan universiti dan anak-anak muda yang menganggur, yang tidak mempunyai pekerjaan, dilatih dalam bidang keusahawanan. Persetujuan telah didapati, hanya menunggu kertas dibentangkan kepada jemaah menteri untuk mencadangkan beberapa program dan mencadangkan beberapa sumber keuangan dan berkemungkinan boleh dimasuk dalam belanjawan pada tahun 2021 ini nanti. Insya-Allah hampir 300,000 graduan keluar daripada universiti tiap-tiap tahun. Hanya berapa peratus mereka boleh mendapat pekerja. Dalam keadaan COVID ini lebih mendesak lagi, kita berharapan mereka ini akan mengalih pandangan supaya sebagai satu alternatif kepada perkhidmatan dengan kerajaan ataupun dengan syarikat-syarikat besar, supaya memilih keusahawanan sebagai satu wadah perjuangan untuk mempertingkatkan kedudukan kelompok bangsa dan kumpulan kita dalam kehidupan harian untuk mempertingkatkan ekonomi masyarakat Bumiputera dan Melayu
pada masa-masa yang akan datang. Saya cukup yakin kalau kita bekerjasama dengan kerajaan dan mempunyai altizam yang tinggi untuk mencapainya, kita mesti berjaya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, saya berharap sedikit sumbangan daripada yayasan ini boleh membantu sedikit sebanyak keperluan harian adik-adik sekalian. Akhir kata, saya berharap agar bantuan awal pengajian Yayasan Bank Rakyat melalui yayasannya ini diteruskan lagi pada tahun-tahun yang akan datang dan untuk mencapai objektif, misi dan visi yayasan tersebut. Sekali lagi saya ingin merakamkan ribuan terima kasih atas sokongan kepada pihak Yayasan Bank Rakyat kerana sudi memberi bantuan yang diterima oleh mereka, dan kepada pihak universiti mengaturkan majlis kita pada tengah hari ini. Sebelum saya akhiri upacara saya ini, saya juga ingin mengingatkan pelajar yang sudah berada di kampus diminta untuk terus mengamalkan penjarakan sosial dan sentiasa mengamalkan kebersihan diri. Semua aktiviti sukan dan riadah perlu mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Dengan lafaz kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan majlis pelancaran awal pengajian bagi pelajar UiTM Sarawak tahun 2020. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.